Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ni bertemu lagi kita dalam kelas online untuk UPKK tahun 3, 4, 5. Okey. So hari ni untuk tajuk hari ni kita sambung untuk tajuk bagi subjek adab dan akhlak. Okey, adab dan akhlak hari ni adalah tajuk daripada tahun 5. Okey, hari ini adalah tajuk daripada subjek adab dan akhlak, tajuk tahun 5 iaitu adab bermesyuarat. Okey, dah bersedia semua untuk kita belajar sama-sama ataupun kita ulang kaji adab bermesyuarat? Okey. Sebelum kita nak mulakan, okey, Ustazah nak memperkenalkan diri Ustazah bagi sesiapa yang baru menonton kelas online UPKK pada malam ni. Okey, Ustazah adalah Ustazah Anis Madihah binti Muhammad Fauzi, merupakan guru UPKK, okey, guru peperiksaan ataupun guru UPKK di Sekolah Islam Hati Murni, Cawangan Setiawangsa. So, okey, malam ni kita akan sambung untuk kelas adab dan akhlak. Okay, sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran ataupun kelas kita pada malam ni, marilah sama-sama kita membacakan doa penerang hati. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk hari ini, adab bermesyuarat. Pernah dengar tak mesyuarat ni apa? Mesyuarat kan, ataupun orang kita selalu sebut meeting. Meeting dia bermesyuarat. Okey. Bermesyuarat ni apa? Yang kita tahu mesyuarat ni meeting. Okey, kumpul ramai-ramai berbincang. Okey, kita tengok apa pengertian bermesyuarat. Apa pengertian bermesyuarat? Okey, apa maksud bermesyuarat ni? Okey. Maksudnya ialah, okey, pengertian bermesyuarat. Bermesyuarat ni merupakan, okey, satu perbincangan, okey, satu perbincangan berkaitan dengan sesuatu isu ataupun perkara, okey, ataupun perkara bagi mencapai satu keputusan dan persetujuan untuk kebaikan bersama. Okey, mesyuarat ni apa? Perbincangan berkaitan isu-isu yang sesuatu isu ataupun perkara bagi mencapai satu keputusan ataupun satu keputusan dan persetujuan semua okey, persetujuan untuk kebaikan bersama. So macam contoh macam kat sekolah kan ada mesyuarat guru-guru, mesyuarat guru dan ibu bapa, mesyuarat dengan ahli jawatan kuasa AJK, mesyuarat dengan pengawas. Cikgu ada buat mesyuarat dengan pelajar kan, dengan pengawas. Itulah maksud dia, maknanya perbincangan. Bila berkumpul tu kita berbincang, bukannya membawang kan. So berbincang, okey? Maksud dia perbincangan berkaitan sesuatu isu. Contoh isu apa? Nak buat Hari Anugerah Cemerlang, kena buat mesyuarat. Macam mana nak buat Hari Anugerah Cemerlang? Siapa yang nak jadi AJK dia, siapa yang kena buat kerja ni, bahagian ni. So kena ada perbincangan, kena ada mesyuarat. Okey, itu maksud bermesyuarat. Okey? Okey, kita masuk kepada adab. Okey, nak bermesyuarat ni, nak meeting, kena ada adab-adab dia. Tak boleh main langgar je buat meeting kan. Tak boleh main langgar je bermesyuarat. Ada dia punya adab dia, ada protokol dia. Okey, kita tengok apa adab-adab dia. Okey, adab-adab dia, adab-adab bermesyuarat ialah yang pertama, okey, yang pertama,
Berbincang dengan aman. Berbincang dengan aman. Bincang elok-elok. Jangan gaduh-gaduh. Walaupun sebelum tu dekat luar macam ada isu kan, isu lain kan. Isu hati, soal hati, hati dengan hati. So bila dalam mesyuarat, tak payah bawa isu tu dalam mesyuarat. Bincangkan isu yang kita nak bincang dalam mesyuarat tu dengan aman. Okay, yang kedua, menghormati keputusan. Menghormati keputusan yang dicapai. Okay? Menghormati keputusan yang dicapai. Maknanya, apa pun keputusan akhir, maknanya kita dah bincang-bincang. Bila dah dapat satu keputusan, semua setuju, majoriti setuju dengan keputusan tu. So, kita kena menghormati keputusan tu. Jangan ada tiba-tiba tak puas hati pula kan. Sebab dah bincang kan. Bila dah habis bincang mesti dalam mesyuarat akan tanya. Ada siapa bantah, ada siapa yang tak puas hati. So kena cakap. Kalau tak puas hati kena cakap dalam mesyuarat. Jangan diam je. Lepas tu bila dah habis mesyuarat kita bercakap di belakang. So benda tu tak best. Okay. Yang ketiga, mengeluarkan idea. Mengeluarkan idea yang bernas. Apa idea-idea kita yang membantu untuk perbincangan tu kita keluarkan. Ataupun kita utarakan. Kita bagi tahu. Contoh, saya ada idea ini nak buat ni. Bagi tahu. Jangan simpan ataupun jangan pendam dalam hati. Mana tahu idea kita tu dipersetujui oleh semua orang. Macam dalam perang Khandaq kan, ingat kan? Dalam perang Khandaq, Salman Al-Farisi dia bagi cadangan bina parit keliling Madinah, kota Madinah dalam perang Khandaq. Rasulullah bersetuju, semua orang Islam bersetuju. Itu maknanya idea yang bernas. Okey, yang keempat, apa adab dia? Mestilah waktu yang singkat. Waktu yang singkat tapi padat. Maknanya mesyuarat ni tak payah sampai 5 jam, 6 jam. Mesyuarat tak payah panjang-panjang. Mesyuarat tu waktu yang singkat je. Okay? Tapi padat. Maknanya bincang isu yang penting saja. Yang tak penting tu bawa ke tepi. Maknanya kita bincang isu yang besar. Ataupun isu yang paling penting. So kita singkatkan mesyuarat. Sebab kalau mesyuarat lama-lama, pertama bosan kan. Lama-lama orang yang join mesyuarat tu pun rasa bosan. Lepas tu penat tau duduk lama-lama kan mesyuarat kan. So kalau boleh mesyuarat tu mestilah dalam waktu yang singkat tetapi padat. Maknanya tercapai apa yang kita bincang dalam mesyuarat. Okey, yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik maksudnya bila ada orang tengah bagi idea ataupun orang tengah bercakap, okey, dalam mesyuarat kan semua orang kadang semua kena bercakap ataupun ada individu yang tertentu je bercakap. So bila individu tu bercakap, kita yang lain ni mestilah mendengar. Kita ni mesti jadi pendengar yang baik. Dengar, jangan buat hal lain. Jangan bergosip di belakang. Jangan buat benda lain lah. Yang penting kita jadi pendengar yang baik. Walaupun bukan kita kita tak ada bagi idea ke apa. So kita dengarlah orang lain punya idea dan pendapat. Okey, yang keenam, menghormati pendapat orang lain. Menghormati pendapat orang lain. Maknanya pendapat dia macam ni, pendapat kita macam ni. So kita hormat. Oh, tu pendapat dia. Pendapat dia macam tu, pendapat kita macam ni. So kita kena hormat pendapat orang. Orang akan hormat pendapat kita. Okay, dan yang terakhir, berpakaian kemas dan sopan. Pergi mesyuarat jangan pakai kain batik, jangan pakai baju kelawar, jangan pakai kain pelekat je. Okay, pergi mesyuarat pakai kemas macam kita nak pergi kerja. Dan mestilah pakaian tu sopan. Okay, mestilah kemas dan sopan. Kalau boleh, kalau contoh mesyuarat malam, balik dulu mandi, tukar baju baru kan. So kemas dan bersih serta sopan pakaian tu. Jangan pakai pakaian yang tidak sopan, yang tidak menutup aurat. Okay, itu adab-adab ketika bermesyuarat. Ada 7 adab bermesyuarat. Okay, faham? Okay. Yang seterusnya,
Itu adalah tadi kita dah tengok adab-adab dalam mesyuarat. Okey, kita tengok pula apa kesan bila kita menjaga adab ketika bermesyuarat. Ada kesan dia bila kita buat sesuatu, benda tu mesti ada apa kesan dia. Kita dapat apa kita dapat bila kita dah kita buat, kita jaga adab ketika bermesyuarat. Okey, yang pertama apa kita akan dapat? Okey, pertama kesan dia menyatu padukan umat Islam. Bila kita beradab dalam mesyuarat, contoh kita mendengar pendapat orang lain, kita menghormati pendapat orang lain, orang mendengar kita punya pendapat, idea. So bila semua orang menjadi pendengar yang baik dan semua orang menjaga adab dalam mesyuarat, tak ada yang bergaduh, tak ada yang bertikam lidah. So apa akan jadi? Umat Islam akan bersatu padu, okay? Menyatu padukan semua orang. So bila mesyuarat tu berakhir dengan baik, tak ada gaduh-gaduh, so benda tu mesyuarat itu menyatukan kita semua. Okay. Dan kita semua bersetuju dan bersepakat dengan isu yang kita bincang pada mesyuarat itu. Okay. Yang kedua, dihormati dan disegani. Maknanya bila kita beradab dalam mesyuarat, kita akan dihormati dan kita akan disegani. Maknanya kita tak buat hal. Kita tak buat benda-benda yang tak elok dalam mesyuarat. Kita menjaga adab kita. Okey, yang ketiga, terhindar dari permusuhan. Okey, terhindar dari permusuhan. Terhindar dari permusuhan ni macam mana? Maksudnya tak bergaduh lah bila kita dengar pendapat orang dengar pendapat kita hormat keputusan dalam mesyuarat. So kita tak ada gaduh. Bila tak ada gaduh, tak ada permusuhan. Terhindar dari permusuhan. Tak ada yang bermusuh. Okey. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah. Dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Maknanya bila kita dah berbincang, orang ni bagi pendapat, orang ni bagi pendapat, orang ni bagi idea, semua idea nak bagi sesuatu isu tu selesai dengan baik. Masalah yang timbul tu kita nak cari jalan untuk macam mana nak selesaikan dengan baik. Bila kita beradab dalam mesyuarat, maknanya masalah tu akan selesai. Boleh diselesaikan dengan baik menggunakan idea-idea semua orang. Okey. Yang kelima, memupuk sikap saling menghormati. Maknanya semua beradab dalam mesyuarat. Maknanya kita saling menghormati semua orang yang berada dalam mesyuarat. Okey, dan yang terakhir, melahirkan semangat kerjasama. Melahirkan semangat kerjasama. Maknanya kita dalam satu tim yang bermesyuarat tu, bila kita bermesyuarat, maknanya kita dalam satu tim, satu kumpulan, dalam satu pasukan. Bila kita dalam satu pasukan, kita bersepakat, bersetuju dengan satu isu yang kita bincangkan, maknanya dia akan melahirkan semangat kerja sama. Maknanya kita lepas dah settle, kita dah habis mesyuarat, kita pun dah bersedia untuk melaksanakan tugasan masing-masing. Maknanya kita bekerja sama untuk menjalankan aktiviti. Contoh macam kita mesyuarat nak buat hari anugerah cemerlang, ataupun kita nak buat sukan tahunan ada mesyuarat kan. So bila kita dah setuju dengan apa yang kita nak jalankan dalam mesyuarat, so kita akan bekerjasama lah. Maknanya semua orang ada part tugasan masing-masing dan dah bersetuju dengan part masing-masing. Jadi kita buat kerja kita masing-masing. Itulah memberi semangat dalam pasukan kita, dalam tim kita ketika mesyuarat. Itu maksudnya kita bersemangat dalam bekerjasama. Okey. Itu kesan dia bila kita jaga adab dalam mesyuarat. Okey, kita tengok pula hikmah. Okey. Hikmah, kenapa kenapa Allah suruh kita Nabi suruh kita beradab di dalam mesyuarat ni? Ada hikmah dia, ada kebaikan dia. Okey, apa hikmah dia yang pertama? Yang pertama, dapat melahirkan sikap bersatu padu. Maknanya kita bersatu padu, bersatu dalam melaksanakan aktiviti. Bila kita bermesyuarat tu, kita nak buat sesuatu aktiviti, so benda tu menyatu padukan kita. Okey, yang kedua, masalah dapat diselesaikan. Okey, masalah dapat diselesaikan dengan bersama. Maknanya bila timbul satu masalah dalam pasukan, so bila kita dah berbincang, bila kita dah mengeluarkan idea masing-masing, so masalah tu boleh diselesaikan. Maknanya masalah itu
diselesaikan bersama-sama. Bukan hanya seorang, satu individu saja yang menyelesaikan masalah tu. Okey? Boleh faham? Okey. Lagi apa hikmah dia? Tiada berlaku perselisihan faham. Maknanya tak ada berlaku perselisihan faham. Kalau maksudnya perselisihan faham macam mana? Maknanya kalau kita buat mesyuarat, orang ni faham macam ni, orang ni tak faham. Orang ni macam yang mana satu ni yang betul, mana yang salah kan. So nak dengar yang mana kan. Orang ni cakap macam ni, orang ni macam ni. So bila bertemu, berduduk sekali dalam mesyuarat, so dalam mesyuarat kita boleh dengar satu, dia ada ketua kan, ada ketua yang mengetuai mesyuarat tu. So barulah semua orang akan faham. Okay, sebab itulah kena buat mesyuarat, kena bersuara di dalam mesyuarat. Okay, dan yang terakhir menjadi yang keempat, bukan yang terakhir, yang keempat, okay, menjadi masyarakat yang disegani. Maknanya bila kita beradab dalam mesyuarat, kita capai apa yang kita nak dalam mesyuarat, maknanya kita jadi masyarakat yang segan dengan kita. Macam masyarakat hormatlah kita. Okay. Dan yang terakhir, dirahmati Allah. Allah suka, Allah rahmati. Okay. Allah rahmati orang yang beradab di dalam mesyuarat. Okay. Ada pula akibatnya. Akibat ni kalau kita tak beradab. Kalau kita tak buat adab-adab dalam mesyuarat. Apa akibatnya? Apa akibat kalau kita tak menjaga adab dalam mesyuarat? Okay, kita tengok. Yang pertama, mesyuarat menjadi kacau bilau. Mesyuarat menjadi kacau bilau. Huru-hara, kucau kacir. Mesyuarat menjadi kacau bilau, kucau kacir. Sebab apa? Sebab bila tak beradab, contoh, seorang buat hal dalam mesyuarat, dia tak setuju, terus dia keluar daripada mesyuarat, dia tak beradab dalam mesyuarat. Okey, apa jadi? Mesyuarat tu akan jadi kacau bilau, huru-hara, jadi kucau kacir. Okey? Yang kedua, melemahkan dan merugikan organisasi. Melemahkan ataupun merugikan organisasi. Maknanya, contoh kalau syarikat ataupun sekolah, merugikanlah sekolah, merugikan guru-guru. Sebab apa? Sebab ada seorang ataupun ada dua orang ataupun ada beberapa individu yang tak nak mengamalkan, tak nak beradab dalam mesyuarat. Rugi. Bukan rugi pada orang tu, rugi kepada sekolah ataupun rugi kepada organisasi. Okay? Yang ketiga, hilang kepercayaan. Hilang kepercayaan sesama ahli. Hilang kepercayaan sesama ahli. Hilang kepercayaan. Maknanya, bila dah buat perangai macam tak menghormati, tidak beradab dalam mesyuarat, orang pun tak nak percayakan kita dah. Maknanya bila buat aktiviti apa-apa, orang dah tak nak ajak kita buat aktiviti tu. Sebab orang dah tak percaya dah. Sebabnya dengan sikap kita yang macam tu. Okay. Yang keempat, wujud perpecahan. Maknanya bila ada satu geng yang tak berpuas hati dalam mesyuarat, tak beradab, maknanya akan berlaku perpecahan. Maknanya tak boleh nak bersatu dalam satu kumpulan. Maknanya ada dua tim pula dalam satu organisasi tu pula. Okay? Yang kelima, tiada keputusan yang capai. Maknanya bila kita nak selesaikan masalah, maknanya bila ada satu kelompok yang tak beradab, tak setuju, tak menghormati mesyuarat, maknanya apa yang kita nak buat tu tak tercapai, tak selesai juga masalah. Okay, dan yang terakhir, dibenci oleh rakan. Bukan saja dibenci oleh rakan, dibenci oleh Nabi dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun benci dengan sikap kita yang tidak beradab. Lepas tu kita pun dibenci oleh masyarakat, dibenci oleh rakan. Okay, so maknanya selepas ni kalau kita terlibat dengan mesyuarat, siapa-siapa pun, para pelajar, ibu bapa, guru-guru semua, bila kita duduk di dalam mesyuarat, kita mestilah mengamalkan adab-adab di dalam mesyuarat. InsyaAllah, bila kita beradab di dalam mesyuarat tu akan berjalan dengan lancar. Apa yang kita bincangkan, isu yang kita bincangkan dalam mesyuarat akan dapat dicapai dan dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Sebab Nabi Muhammad pun suka bermesyuarat. Okay? Suka berjumpa, bermusyawarah. Nabi pun suka bermusyawarah, bermesyuarat dengan para sahabat sebelum nak buat
apa. Contoh macam peristiwa Hajarul Aswad kan. Hajarul Aswad. Mesyuarat dulu. Siapa yang nak angkat batu tu kan, letak kat tempat dia. So bila dah mesyuarat, Nabi kata macam ni, angkat setiap ketua kabilah tu pegang hujung bucu kain serban. Batu tu diletak dalam kain serban dan setiap ketua kabilah pegang ni bucu kain. Sebab apa? Sebab bermusyawarah. Bagi idea supaya semua orang bersetuju dan masalah pun selesai. Okey. So faham ya adab bermesyuarat? Okey, kalau tak faham boleh tanya di ruangan komen. So itu saja untuk adab mesyuarat. Senang saja adab bermesyuarat. Okey, dan insya-Allah moga kita pun boleh beradab, kita boleh mengamalkan adab-adab dalam mesyuarat. Okey, terima kasih kepada yang menonton kelas online UPKK pada malam ni. Yang baru menonton, terima kasih. InsyaAllah kita akan sambung tajuk yang seterusnya nanti. Okey, untuk tajuk adab dan akhlak. Terima kasih kerana menonton. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.